Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dalam kesempatan kali ini saya nak sharekan satu lagi masakan yang istimewa, iaitu nasi goreng. Bagi yang dengar saya nasi goreng nasi goreng aku pun tutup mata boleh masak. Nasi goreng yang akan saya sharekan ini, saya yakin ramai yang tidak pernah merasakannya, bahkan ramai yang tidak pernah mengetahuinya. Memang nasi goreng ada macam-macam. Nasi goreng kampung, nasi goreng belacan, nasi goreng ikan masin, nasi goreng ikan bilis, nasi goreng Cina, dan macam-macam lagi lah. Tapi siapa pernah dengar dan siapa pernah merasakan nasi goreng cincaluk atau nasi goreng caluk? Sebab tu bila mana saya sebut nasi goreng cincaluk, ramai yang akan terpinga-pinga kan? Nasi goreng cincaluk? Ya ke? Ada ke? Memang tak ada. Awak boleh cari merata tempat nasi goreng cincaluk, memang tak ada. Sebab nasi goreng cincaluk ini, ia merupakan resepi istimewa juga keluarga saya. Sebenarnya sejarah nasi goreng cincaluk ini bermula pada suatu masa beberapa tahun yang dahulu, saya diminta oleh ahli keluarga untuk goreng nasi. Jadi biasanya lah, kalau kita goreng nasi orang Melayu ni, kita akan letakkan apa? Belacan. Jadi pada ketika itu saya cari, kebetulan pula belacan tak ada. Yang ada, saya cari, saya dapat pula cincaluk. Jadi dalam fikiran saya, belacan dibikin bahan atau pembuatan belacan dengan cincaluk ni hampir sama. Ia dibuat daripada udang atau anak udang yang telah diperamkan. Kalau belacan, anak udang tu dilumatkan sebelum dicampur beberapa bahan dan kemudian diperamkan untuk beberapa ketika. Adapun cincaluk pula, siapa orang Melaka kalau tak tahu cincaluk, kau jangan mengaku kau orang Melaka lah kan. Jadi cincaluk pula juga menggunakan udang kecil-kecil ataupun anak udang, atau orang namakan udang geragau lah. Jadi anak udang itu campurkan garam kasar dan kemudian diperamkan lebih kurang 2 minggu. Berbeza dengan belacan diperamkan di dalam tempayan atau tempat-tempat khusus, dan disorokkan di tempat-tempat yang gelap, dia tak boleh terang. Adapun cincaluk selalunya biasa-biasanya lah, kalau cincaluk moden zaman sekarang ini, diperamkan di dalam botol. Jadi kita boleh dapatkan cincaluk lah di mana saja. Dulu nak dapatkan cincaluk ni nak kena pergi air hitam, paling dekat bagi kita yang di Singapura ini. Asal pergi air hitam cari cincaluk, asal pergi air hitam cari cincaluk. Kalau pergi Melaka tu, bagi mak-mak kita tak beli balik cincaluk, memang rasa macam ada satu kerugian yang sangat besar.
Jadi insya-Allah saya akan sharekan cara-cara untuk kita masak atau goreng nasi goreng cincaluk. Kalau awak dah mula cuba, saya yakin anda akan jadi seperti saya dan ahli keluarga saya yang sentiasa orang kata ketagihkan nasi goreng cincaluk ni. Dia betul-betul sedap, simple dan sedap. Okey. Nanti ada beberapa perkara yang ingin saya beritahu tentang nasi goreng cincaluk ni. Sebelum tu kita tengok bahan-bahan dia simple. Ialah nasi goreng kan. Nasi goreng bahan dia simple. Yang pertama kita perlukan bawang besar ikut jumlah nasi. Okay. Dan kemudian kita perlukan bawang putih. Kita perlukan lada atau cili bawang, kan? Cili kering yang sudah di blend. Bagi yang suka telur, kita letakkan telur, kan? Dan kemudian kita akan letakkan sebagai pengganti. Walaupun dinamakan pengganti belacan, tapi cara menggoreng nasi goreng cincaluk ini berbeza. Dia berbeza. Nanti akan ditunjukkan. Tapi sebelum itu, ada perkara yang perlu anda tahu tentang cincaluk ni. Okay? Bukan apa, cara kita nak buka ini cincaluk. Sebenarnya bila mana cincaluk dibuat seperti ini, dia mengandungi gas di dalamnya. Bila mana anda salah buka, dia akan meletup satu dapur sampai ke siling-siling, semua nanti akan ada cincaluk. Siapa yang dah pernah tahu tentang cincaluk ni, tahulah. Jadi saya nak tunjukkan cara-cara kita nak buka botol cincaluk ni. Dia begini ya. Dia begini. Dia ada ini. Ini yang kalau kita sebarang buka sikit dia pum, dia meletup. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita pertama sekali perlu cari kain. Kain yang bersih. Cari kain yang bersih. Kemudian kita sediakan mangkuk macam ni. Kemudian kita ambil lagi satu piring untuk mengalas. Ni kalau apa-apa terjadi, okey, dia akan tumpah di sini. Dan kemudian kita ambil kita punya pembuka ni, kan? Pembuka botol ni, kita ambil kain ni, kita tutup macam ni. Nampak ni? Kita tutup macam ni. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pelan-pelan. Jangan sesekali buka macam gini. Kalau jadi betul-betul meletup, memang muka akan terluka. Okay, bismillah. Nampak tu dia stretch. Pelan-pelan. Okay, dah buka dah. Awak tengok dia dah mula membuat. Okay, dia dah mula membuat. Pelan-pelan. Kita biarkan dia gasnya keluar dahulu. Kita biarkan gasnya keluar. Awak tengok ni, nampak ni tak? Dia makin lama makin keluar ni . Okey. Sesudah itu kita boleh tengok ni . Dia akan membuat terus. Okay, ni kita boleh buang. Kita buang dia dulu. Kemudian ini kita boleh tadakan di sini. Siapa belum pernah tahu tips nak buka cincaluk ni, inilah masanya anda belajar. Jadi insyaAllah. Dan satu lagi tips kita masak nasi goreng cincaluk ini. Cincaluk seperti mana yang dikatakan sudah pun ada kadar garam yang sangat tinggi. Apa sekalipun kita masak jangan lagi bubur garam. Dia akan menjadikan masakan kita menjadi terlalu masin. Okey. Dan kemudian bagi mereka yang ada masalah penyakit darah tinggi, penyakit buah pinggang, kita pun tahu makan terlalu banyak makanan yang mengandungi garam atau sodium, itu boleh memberi kita masalah dalam penyakit kita. Jadi kurangkan makan
makan cincaluk. Lebih lagi yang suka makan cincaluk mentah. Kalau orang Melaka, dia ambil cincaluk ini, dia taruh bawang, kemudian dia makan dengan nasi panas. Okay? Zaman mak-mak kita lah. Zaman budak-budak sekarang takkan mana punya, kan? Nak makan macam tu. Jadi insyaAllah sesudah ini saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak goreng nasi goreng cincaluk. Tapi dengan satu lagi syarat, bila mana kita nak goreng ni, tingkap-tingkap kita semua kita nak buka. Kalau pintu kita, dapur kita ada pintu, tutup. So, bau dia nanti satu rumah. Bila mana kita goreng cincaluk ni, bau dia satu rumah. Jangan sampai, jangan kata saya tak ingatkan lah. Jangan kata abang tak payung. Abang dah payung kan dah. Okay? InsyaAllah pada video selanjutnya akan ditunjukkan cara-cara kita nak goreng nasi goreng caluk. Baik, insyaAllah saya akan mula tunjukkan cara-cara kita goreng atau masak nasi goreng caluk. Kita panaskan terlebih dahulu kuali yang kita nak gunakan. Setelah kuali punya panas, kita masukkan minyak. Minyak jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Jangan sampai nasi goreng kita jadi terlalu berminyak. Okay? Jadi lebih kurang suku, kalau saya lah untuk jumlah nasi saya letak lebih kurang suku cawan lah. Okay? Atau 1/3 cawan. Bila mana nanti minyak kita dah panas, pertama sekali kita akan masukkan bawang kita terlebih dahulu. Okay? Masukkan bawang kita. Goreng bawang kita. Tumis bawang kita sampai layu. Sampai layu. Agar bawang ni betul-betul sebati dengan minyak. Sambil-sambil tu, inilah saya sampaikan sepotong hadis daripada Nabi SAW. Baik, insyaAllah bila mana bawang kita kita goreng sampai layu. Sambil kita tunggu bawang kita ni, ingin saya sampaikan satu hadis daripada baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang berarti orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi dalam pesanan pada hadis tersebut, Nabi SAW mengatakan, kalau kita nak jadi orang yang baik di dalam pandangan mata Allah, bukan dalam pandangan mata manusia. Kalau dalam pandangan mata manusia, kita tahulah, kita akan berbuat baik dengan orang tu, kita akan buat baik dengan orang ini, kita akan buat baik dengan orang luar, kita akan ampu sana, ampu sini. Dengan orang luar semua kita buat baik, tapi dengan keluarga kita tak buat baik. Kalau kita buat macam tu, memang kita akan dapat pujian, kita akan dapat sanjungan, ya. Orang kata kita orang yang baik lah, yang bagus lah, yang pemurah lah, yang peramah lah, yang suka dermawan lah, macam-macam lah kan. Tapi di sisi Allah, bila mana terhadap orang luar kita buat baik, terhadap keluarga pula kita tak buat baik, terhadap orang luar kita layan dengan baik, tapi keluarga kita tak layan dengan baik, kita tak
dinilai sebagai orang yang baik di sisi Allah. Kita yang paling penting Allah nilai kita, bukan manusia. Ya. Nah, sambil-sambil tu, bila mana bawang kita dah agak layu, kita masukkan cencaluk kita ni. Ini cencaluk kita ni ada air. Okey, jadi kita nak kena tumis. Kalau kita sanggup, kita buang dulu airnya, kita tapis dulu airnya. Okey. Tapi kita besarkan sikit. So kalau dah ada air ni, jadi lama sikit lah. Kita kena lama sikit. Kita tumis sampai airnya kering. Sampai airnya kering. Nah, kembali pada tentang pesanan Nabi SAW agar kita lebih utamakan keluarga bila mana kita nak berbuat baik. Okay? Jadi bila mana kita berbuat baik dengan ahli keluarga kita, sudah tentulah keluarga pun akan menghormati kita. Tapi ramai keluarga yang mana memang kalau kat luar tu orang puji dan sanjung, tapi ahli keluarga sendiri benci, menyampah, marah, geram, kata-kata dalam hati, sakitnya di sini. Engkau terhadap orang luar bukan main baik lagi, bukan main senyum lagi, teramah konon, tapi dengan keluarga asyik herdik dan kencing. Dengan orang luar bukan main murah lagi, belanja sana belanja sini. Dengan keluarga kedekut, lokek tai hidung masin, macam lagi lah. Akan diseranah kita walaupun tak disebut, tapi dicakap dalam hati juga diambil kira. Mudah-mudahan insya-Allah apabila kita dengar kata-kata yang macam ni lagi, mana dia datang daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, orang yang kita kata kita kasihi, orang yang kita katakan kita nakkan syafaat dia, orang yang kita katakan kita nak jumpa dia di akhirat kelak, kita kena ikut apa yang Nabi pesan. Kalau kita lebih dahulu mengutamakan berbuat baik terhadap ahli keluarga sebelum kita buat baik terhadap orang lain. Setiap kali kalau kita buat baik dengan orang, setiap kali kita buat baik dengan kawan ke, teman ke, entah apa-apa ke, kita selalu ingat keluarga dekat rumah. Macam mana kita layan keluarga dekat rumah? Kalau di luar kita layan orang dengan baik, maka di rumah keluarga kita yang lebih layak untuk kita layan dengan baik. Kalau sekiranya ini setelah kita layan keluarga kita dengan baik, kita nak layan orang lain dengan baik, terserahlah. Jadi selepas kita dah lihat air di cencaluk tadi pun sudah mula kering, dah pecah minyak, kita boleh letakkan cili kita untuk kita tumis terlebih dahulu. Cili bawang kita ni, jadi kalau yang suka pedas, letaklah lagi sikit. Kalau yang tak suka pedas, kita agak-agak lah, kita agak-agak. Kita tumis cili kita dulu. Tumis cili kita dulu. Okay. Kemudian kita letakkan bawang putih pun ikut kita punya biasa biasa masak nasi goreng, berapa banyak bawang putih yang kita gunakan dan untuk jumlah nasi dan sebagainya.
So ingat, untuk masak nasi goreng caluk ni jangan taruh garam lagi. Kita boleh taruh yang lain-lain, perisa dan sebagainya, tapi jangan letak garam sebab dia dah masin. Dia dah masin. Kita tepikan kita punya bahan kita ini untuk kita masukkan telur. Dan ingat telur macam mana yang selalu dipesan, telur selalu naklah kita cuci dulu sebab telur ni mengandungi najis ayam. Kalau kita pegang, kalau sekiranya kulit dia masuk ke dalam makanan kita ke, dia tak elok lah. Jadi kalau kita dah cuci, apa-apa jadi, maka masakan kita masih baik. So ingat macam mana yang dipesan tadi, sentiasa buat baik dengan ahli keluarga. Dalam salah satu posting saya yang masakan ada dikasih tips doa macam mana kita doa agar kita tidak menjadi orang yang panas baran terhadap ahli keluarga. Nampak mereka je marah, nampak mereka je merenting. Orang lain kita berlayan dengan baik-baik, tapi keluarga kita menyirap aja. Dia ada doa dia yang Allah ajarkan, yang saya dah sharekan dekat posting lalu, iaitu doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. InsyaAllah bila mana telur kita semua dah kita nampak dah masak, kita dah boleh bubur nasi dah. Cakap pasal nasi ni, selalunya kita dalam keluarga saya lah, kalau kita goreng nasi, sebenarnya dia nasi semalam. Nasi semalam yang tak habis kita tak buang, kita masukkan dalam fridge untuk kita simpan. Dan kalau nasi tu tak cukup, baru kita masak. Kalau kita nasi tu tak cukup, baru kita masak lain. Dan inilah kita dah masak lain. Dan juga mencampurkan dengan nasi semalam. Tak apa, yang penting kita jangan membazir. Dan baru kita gaul. Seperti yang saya katakan, beras kesukaan keluarga adalah basmati sebab dia berderai. Keluarga saya tak suka sangat makan nasi yang beras berkanji. Lagi-lagi saya lah. Sebab bagi kita yang kalau ada masalah diabetes ni, nasi ni semua yang banyak kanji akan hanya menambahkan karbohidrat, yang akhirnya akan menjadi gula. Dia akan menjadi gula dalam badan kita. Ini kan seperti juga dah di-sharekan kepada kita. Bila mana kita ikut Islam, ikut apa yang Allah pesan, panduan dari Allah, panduan daripada Rasulullah SAW, hidup kita akan senang, hidup kita akan mudah, hidup kita tak akan bermasalah. Ini insyaAllah. Jadi kalau ikut apa yang Allah sampaikan kepada kita, kulu washrabu halalan thayyibah. Bila mana kita nak makan, nak minum, dan silakan makan minum, asalkan benda tu halal. Pertama sekali. Yang kedua, benda tu mestilah benda yang boleh mendatangkan kebaikan. Kebaikan dari kesihatan. Jangan makan benda tu walaupun halal, tapi in the end, dia menimbulkan masalah dalam apa? Dalam kita punya penghidupan. So ini dia nasi goreng caluk saya. Masya Allah.
Saya galakkan anda mencuba, khususnya yang belum pernah tahu, belum pernah tahu, yang suka nasi goreng, cuba nasi goreng ini. Anda tak akan dapat kat kedai-kedai. Kat mana pun anda pergi, anda tak akan dapat. Orang kata, oh saya nak nasi goreng caluk, orang akan tenung muka awaknya, apa dia ni betul ke tak betul ni. Memang tak ada. Seperti yang mana yang selalu saya pesan, apa sekalipun bila mana kita masak, kita mesti rasa. Rasa. Tak ada masalah pun kalau ada apa bahan-bahan yang tak cukup, kita boleh tambah. Bismillah. Tengok ni. Masya Allah. Betul-betul sedap. Lebih sedap daripada nasi goreng belacan. Ini kalau kita nak letakkan apa, kita nak makan dengan apa, dengan ikan bilis ke, apa tambah-tambah bahan lain tu silakan. So inilah dia nasi goreng belacan. Mudah-mudahan kongsian ini memberikan manfaat kepada anda sekalian. Selamat mencuba, jangan tak cuba, cuba. Dan kalau boleh lepas cuba feedback pada saya, betul tak saya cakap nasi goreng belacan ni apa adalah sedap. Dan kalau anda suka dengan apa, dengan sharing saya ini, kongsikanlah. Macam saya kongsi ilmu. Saya boleh saja ni semua tak payah kongsi, buat apa nak kongsi kan? Tapi kita kongsi ilmu. Sebab kan saya katakan antara matlamat perkongsian apa masakan saya adalah sebab kita sekarang berada dalam keadaan apa? Ekonomi. Pendapatan kita kurang. Tak cukup sana, tak cukup sini, especially untuk perbelanjaan keluarga, anak-anak, sekolah dan sebagainya. Jadi kurangkanlah apa, beli makanan luar. Kalau masak sendiri jauh dia punya ni. Kalau tengok nasi goreng yang saya masak ni sekarang ni, kalau ikut macam gini, dia boleh makan lebih kurang 6 orang. Kalau beli nasi goreng dekat luar, berapa? Paling pun $5. 5 kali 6, 30. Ini dia punya belanja. Satu botol caluk tu pun kita pakai tak habis, baru $1 lebih. Dengan bahan-bahan yang lain lebih-lebih pun $5 lah. Lebih-lebih pun $5 lah dia punya modal. Boleh makan 6 orang. Seronok. Jadi sebab tu kita buat sharing-sharing macam ni. Masak ni siapa pun boleh masak. Kalau apa, isteri tak boleh masak, suami lah. Sama-sama tak ada masalah. Masak tak akan menjatuhkan kita punya kejantanan maruah kita. Yang penting kita nak sama-sama membantu agar dapat berjimat dalam keluarga kita. Lagi saya kan selalu katakan, saya tujukan sebenarnya masak-masak ni bukanlah sangat kepada ibu-ibu kan. Tapi saya tujukan yang pertama sekali untuk para suami. Masak ni senang, mudah, tak makan masa yang banyak dan sebagainya, tak makan tenaga yang banyak dan sebagainya. Kalau kita tahu cara dia lah, cara dia. So itu saja, insya-Allah. Kalau anda lihat dan kalau anda rasa perkongsian ini baik, sharekan kepada yang lain. Dan kalau nak apa tahu lagi tips-tips tentang masakan yang agak istimewa, yang agak pelik-pelik, yang belum pernah anda dengar, nak lagi tips, sila subscribe. Subscribe ke channel YouTube saya. Dan kemudian bila mana kalau saya ada macam ni, saya buat posting, anda akan mendapatkan notification. Sekian, sekali lagi selamat mencuba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.